Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Harun dari kelas DL M6C PDL 1905166. Okay, tajuk pembentangan saya ialah Hak Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera. Okey, pertama-tamanya sekali saya akan untuk membahaskan tentang isu ni, kita akan pergi kepada induk iaitu pucuk utama di mana semua perlembagaan dan undang-undang ditempatkan iaitu Perlembagaan Malaysia. Khusus secara asalnya pada pembentangan saya ni, saya akan cerita kebanyakannya berkaitan dengan Perlembagaan Malaysia. Okey, baiklah. Perlembagaan Malaysia ni berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan ini secara asalnya dibahagikan daripada 15 bahagian dan 13 jadual. Okey, untuk sebagai maklumat asas, saya bagi 4 bahagian. Okey, 4 bahagian pertama iaitu yang pertama tentang negeri-negeri, agama dan undang-undang persekutuan, dan bahagian kedua kebebasan asasi, bahagian ketiga tentang kewarganegaraan dan bahagian keempat tentang persekutuan. So untuk jadual pula, jadual ada 13, jadi saya akan bentangkan 2 je. Jadual pertama berkaitan sumpah pemohon bagi orang-orang untuk buat pendaftaran atau penaturalisasian. Okey, sebagai contoh, kebanyakannya berlaku di kancah bola sepak. Banyak pemain yang daripada luar negara yang ingin nak jadi warga negara Malaysia. Jadi dia akan rujuk pada jadual ini untuk menaturalisasikan dia dari segi pertukaran warga negara. Contohnya daripada Jepun jadi warga negara Malaysia. Okey, untuk jadual kedua, perkara 39, ini bahagian pertama, kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang bagi orang yang lahir sebelum Hari Malaysia. Jadi bagi siapa yang lahir sebelum Hari Malaysia adalah manfaat dia tersendiri. Okey. Jadi, berbangkit dengan isu hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di negara kita, saya nak menjelaskan sedikit tentang perkara 153. Okey, secara asalnya perkara 153 ni haram dibicarakan dan untuk lebih lanjut, kawan saya akan bentangkan tentang perkara 153. Okey. So secara asasnya perkara 153 ni memberi hak kepada Yang di-Pertuan Agong kita, di mana dia dipertanggungjawabkan menjaga hak-hak dan keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera Malaysia. Tujuan perlembagaan ini diwujudkan ialah menentukan cara sesebuah negara ditadbir, diperintah, menetapkan hak-hak individu sesuatu undang-undang, warga negara dan batasan serta menjamin kebebasan di dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur bin Abdul Jaiz daripada DLM6C PDL 1905045. Okey, jadi pada hari ini saya ingin membahaskan tentang hak istimewa orang Melayu. Hak-hak ini telah tercatat di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Terdapat dalam 183 perkara yang dibahas ataupun dicatatkan di dalam perjanjian tersebut. Untuk pengetahuan semua, jawatan yang di-Pertuan Agong bukan hak istimewa orang Melayu, akan tetapi jawatan di-Pertuan Agong ni akan dipegang oleh orang Melayu sampai bila-bila. Maksudnya di sini, kaum seperti China dan India tidak berhak untuk memegang jawatan yang di-Pertuan Agong tersebut. Yang seterusnya adalah hak-hak istimewa orang Melayu ini adalah di bawah lindungan yang di-Pertuan Agong. Jadi maksudnya di sini tidak akan ada sesiapa yang berani untuk mempertikaikan hak-hak istimewa orang Melayu ini. Antara contoh hak-hak istimewa orang Melayu, yang pertama adalah peruntukan beasiswa. Peruntukan beasiswa ataupun bantuan yang diberikan kepada penuntut-penuntut Melayu berbanding dengan penuntut-penuntut bukan Melayu. Contoh yang terdekat adalah di kolej matrikulasi. Di kolej matrikulasi, kebanyakannya penuntut di kolej tersebut adalah anak-anak Melayu kita. Jadi mereka akan mendapat allowance setiap bulan berjumlah RM250, dan itu antara bantuan-bantuan yang diberikan ataupun hak istimewa yang mereka dapat ketika mereka belajar. Seterusnya adalah bantuan ekonomi. Peraturan hendaklah dibuat untuk membolehkan orang Melayu mendapat lesen atau kebenaran
tertentu untuk membolehkan mereka menjalankan aktiviti perusahaan dan aktiviti ekonomi lain. Contoh yang terdekat adalah bantuan untuk orang peniaga-peniaga Melayu. Bantuan ini diberikan kerana untuk memberi galakan kepada orang-orang Melayu ni untuk berniaga ataupun untuk menjana ekonomi negara. Jadi itu antara hak-hak orang Melayu yang kita perlu tahu di dalam bab ini. Okey, jadi sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini bin Hassan. Nombor ID saya PDL 1905029. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang perkara 153 Perlembagaan Malaysia. Baiklah, perkara 153 Perlembagaan Malaysia ni telah memberikan Yang di-Pertuanan Agong iaitu Raja Malaysia bertanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan juga penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak, iaitu Bumiputera. Okey. Raja Malaysia juga diberi tanggungjawab dan kepentingan untuk menjaga kepentingan sah komuniti lain. Seterusnya, bagi mewujudkan cara untuk melakukan perkara 153 ini, mereka mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa awam dan juga pendidikan awam. Okey. Kuota yang dibincangkan ialah kuota bagi orang-orang Melayu, penduduk asli di mana-mana negeri Sabah dan Sarawak adalah lebih daripada penduduk yang datang daripada luar. Kebanyakannya daripada orang Cina dan India. Okey. Perkara 153 adalah perkara yang paling berkontroversi dalam Perlembagaan Malaysia. Pengkritik ramai menganggapnya adalah mewujudkan perbezaan yang tidak perlu dan merupakan perkauman antara rakyat Malaysia yang berlainan etnik kerana telah menyebabkan pelaksanaan tindakan afirmatif dasar yang hanya menguntungkan Bumiputera sahaja. Okey. Secara teknikal, membincangkan tentang pemansuhan perkara 153 adalah diharamkan. Ianya tidak boleh dikubal oleh mana-mana pihak. Okey. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norizati Fasam Tiswandi, PDL 1905035 dari kelas 6C. Berkait perkara 153 iaitu isu ICERT. ICERT adalah singkatan bagi International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Objektif ICERT adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan juga mempromosikan toleransi antara kaum. ICERT adalah satu perkara yang dibantah oleh kaum Melayu kerana pada ketika ini hak orang Melayu diutamakan. Namun sekiranya perkara ICERT ini diratifikasikan, maka hak orang Melayu adalah sama dengan hak orang Cina dan juga India dan berkemungkinan agama Islam akan ditindas. ICERT pernah berlaku di Malaysia pada tarikh 13 Mei 1969. Terdapat peristiwa pertumpahan darah sewaktu tarikh tersebut. Sewaktu peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 telah berlaku satu insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalahnya adalah perpaduan antara kaum. Angka rasmi menunjukkan 196 mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan. 211 kenderaan musnah. Statistik tidak rasmi jumlah kematian adalah orang Melayu 86 orang, orang Cina 342 orang dan lain-lain 3 orang. Sekian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Yusrina Syakira binti Muhammad Yusof dari kelas DLM 6C. Nombor ID PDL 1905049. Okey, ada 4 punca utama yang menyebabkan berlakunya isu ICERT. Okey, yang pertama ialah kebebasan hak bersuara yang melampaui batas. Ia disebabkan oleh ramai yang mengutarakan pendapat mereka sehingga mencapai kehendak mereka dan memenuhi apa yang mereka inginkan. Dan dalam erti kata lain, mereka tidak lagi memikirkan hak keistimewaan orang Melayu dan selagi boleh mereka juga inginkan keistimewaan yang sama. Okey, punca berlaku ICERT yang kedua ialah isu perkauman yang tinggi di dalam negara. Okey, ia datang daripada perbezaan dan keistimewaan orang Melayu yang memang sepatutnya diterima oleh kaum Melayu dan mengakibatkan saling tidak puas hati di antara kaum masing-masing. Okey, punca berlaku ICERT ketiga ialah
hal berkaitan agama dan kaum menjadi pilihan utama. Okey, sememangnya isu yang dibangkitkan lebih besar jika berkaitan dengan agama dan kaum, sedangkan banyak lagi masalah-masalah lain yang perlu diselesaikan dan perlu diambil berat. Okey, punca berlaku ISIS yang keempat ialah rasa tidak puas hati dengan bangsa lain terhadap Melayu. Okey, ketemuan Melayu sememangnya sudah lama dicemburui oleh kaum lain dan mengakibatkan isu tersebut menjadi isu yang besar dan mengakibatkan pertumpahan darah serta ada yang terkorban dalam isu ISIS 13 Mei. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Mirza bin Zulkifli, PDL 1905-146 dan saya dari DLM 6C. Hari ini saya akan menerangkan tentang nilai dan pengajaran. Nilai yang pertama ialah semangat cinta akan negara. Kita sebagai rakyat Malaysia mestilah memupuk semangat cinta akan negara dalam diri masing-masing kerana kita dapat memupuk perpaduan antara kaum dan bangsa. Nilai yang kedua ialah bersyukur. Kita mestilah sentiasa berasa bersyukur kerana tokoh-tokoh negara kita pada masa lalu sentiasa berkorban diri demi menjaga keamanan negara dan hak istimewa orang Melayu dan juga Bumi Putera. Nilai yang ketiga ialah keadilan. Kita hendaklah bersikap adil di dalam setiap perkara kerana keadilan itu penting untuk menunjukkan keseimbangan, kesaksamaan dan pemberian hak kepada mereka yang berhak meletakkan sesuatu pada tempat yang betul. Yang terakhir, nilai semangat perpaduan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab perlulah menjadi kewajipan kita untuk menanam semangat cintakan perpaduan dalam diri untuk mengelakkan daripada melakukan perbuatan provokasi dan juga keganasan. Sekian daripada saya. Terima kasih.